Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anwar Afham bin Kamal Anwar, nombor metrik B1323-10303. Saya dari Kumpulan 2 dan ingin menyampaikan tajuk presentation berkenaan sistem suria. Kami menjalankan kursus falak. Kandungan pembentangan saya berkaitan sistem suria ialah pertama, pengenalan. Kedua, ciri-ciri sistem suria. Ketiga, planet-planet dalam sistem suria. Dan keempat, ciri-ciri bumi. Pengenalan. Sistem suria juga dikenali sebagai Bima Sakti. Dipercayai terdapat lagi galaksi-galaksi lain di luar sistem suria kita. Pusat kepada Bima Sakti adalah matahari. Mengikut kajian, jisim pusat matahari adalah lebih kurang 10 kuasa 30 kg. Matahari terbentuk hasil gabungan awan, gas dan debu di angkasa. Ia terbentuk 5 bilion tahun dahulu. Matahari sebagai pusat sistem suria dikelilingi oleh 8 planet yang mengikut susunan. Terdapat 5 ciri-ciri sistem suria. Pertama, berbentuk cakra. Ianya berbentuk cakra dan mengorbit dalam satah yang sama, arah peredaran dan putaran juga sama. Yang kedua, dua jenis planet. Terdapat dua jenis planet iaitu terrestrial planet dan Jovian planet. Yang ketiga, sistem planet bergelang. Planet Mushtari, Zuhal, Uranus dan Neptun mempunyai gelang. Yang keempat, hamparan ruang. Terdapat asteroid, komet dan meteor. Dan yang kelima, berumur lebih kurang 4.6 bilion tahun. Terdapat 8 planet-planet dalam sistem suria, iaitu planet Utarid, planet Zuhrah, planet Bumi, planet Marikh, planet Mushtari, planet Zuhal, planet Uranus dan planet Neptun. Teorinya, planet lebih dekat dengan matahari menerima lebih haba dan matahari berbanding dengan planet lain yang berada lebih jauh dari matahari. Bagaimanapun, situasi sebenar adalah sangat-sangat kompleks. Arah putaran planet. Semua planet dalam sistem suria berputar pada paksinya, pada sudut kecondongan yang berbeza. Semua planet berputar dari barat ke timur, kecuali Zuhrah, Uranus. Zuhrah berputar dari timur ke barat, manakala Uranus berputar pada sisinya. Justru, Bumi merupakan satu-satunya planet yang mempunyai kehidupan. Ini disebabkan beberapa faktor seperti kehadiran air, sumber mineral, suhu permukaan dan kandungan atmosfera. Dan yang terakhir adalah ciri-ciri bumi. Pertama, mempunyai kandungan air yang banyak untuk semua kehidupan. Kedua, mempunyai kandungan oksigen untuk proses respirasi. Ketiga, mempunyai jumlah suhu yang sesuai untuk kehidupan. Keempat, mempunyai tarikan graviti supaya tidak melayang ke angkasa lepas. Kelima, menerima cahaya matahari untuk proses fotosintesis tumbuhan. Dan yang terakhir, mempunyai alat atmosfera yang menghalang sinar yang berbahaya sampai ke bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Zaid Ikmal bin Abdul Muhyiddin, yang mana saya akan ceritakan tentang planet-planet dalam sistem suria. Okey, mari kita lihat apa yang ada. Okey, untuk pengetahuan semua, terdapat 8 planet dalam sistem suria kita, iaitu Utarid, Zuhrah, Bumi, Marikh, Mushtari, Zuhal, Uranus dan juga Neptun. Itulah 8 planet yang terdapat dalam sistem suria. Okey, seterusnya kita akan pergi pada yang pertama, iaitu Utarid. Okey, apa yang kita boleh cerita tentang Utarid ini ialah ia adalah sebuah planet yang yang paling hampir dengan matahari, kira-kira 57.9 km, 57.9 juta km. Ia juga merupakan planet yang terkecil dalam sistem suria. Diameternya adalah 40% lebih kecil daripada bumi dan 40% lebih besar daripada bulan. Di permukaan Utarid, matahari kelihatan 2,5 kali ganda lebih daripada suasana di bumi. Namun, disebabkan ketiadaan atmosfera, cahaya tidak dapat diserapkan. Akibatnya, langit kelihatan gelap seperti di angkasa lepas. Kita ke planet Zuhrah atau Kejorah, ataupun nama lainnya adalah Venus. Ia merupakan planet kedua terdekat dengan matahari. Saiz, jisim, isi paru dan ketumpatannya adalah hampir sama dengan bumi. Namun, Zuhrah tidak mempunyai lautan, tetapi mempunyai atmosfera yang mengandungi peratus gas karbon dioksida yang tinggi.
tidak mempunyai uap air tetapi mempunyai titisan asid sulfurik. Cahaya matahari akan memanaskan permukaan planet tersebut, namun disebabkan atmosferanya yang gempat, tenaga haba tidak dapat dipancarkan semula di angkasa lepas. Akibatnya suhu permukaan zurah mencapai 480 darjah Celsius dan lebih panas daripada suhu permukaan utara. Seterusnya, planet ketiga iaitu Bumi. Planet kita. Bumi merupakan planet ketiga daripada matahari, rumah kepada jutaan spesies termasuklah manusia. Bumi juga merupakan satu-satunya tempat di alam semesta di mana kehidupan diketahui wujud. Pembuktian saintifik menunjukkan bahawa planet ini telah terbentuk kira-kira 4.54 bilion tahun yang lama, dan kehidupan muncul di permukaannya di dalam tempoh 1 bilion tahun. Bumi dijangkakan telah berusia selama 4,600 juta tahun. Jarak portal bumi dengan matahari adalah 149.6 juta kilometer. Bumi mempunyai lapisan udara dan magnet yang dipanggil atmosfera, dipanggil magnetosfera, yang melindungi permukaan bumi daripada angin suria, sinaran ultra berbahaya dan radiasi dari angkasa lepas. Itu adalah bumi kita. Seterusnya, planet yang keempat, Marikh. Marikh merupakan planet keempat dari matahari dalam sistem suria dan dinamakan sempena warna kemerahannya di langit pada waktu malam. Ia mempunyai dua bulatan iaitu Phobos dan Deimos. Setiap satu bulatan tersebut menyerupai asteroid. Planet ini mempunyai kutub yang mengandung air beku dan karbon dioksida. Itu adalah Marikh. Baiklah, kita akan pergi ke planet seterusnya iaitu Mushtari. Mushtari merupakan planet kelima dan terbesar di dalam sistem suria. Terdapat lingkaran asteroid kebanyakannya mengelilingi matahari antara planet Marikh dan Mushtari. Itu adalah Mushtari. Terusnya, planet Zuhal yang sangat unik. Zuhal merupakan planet yang keenam dari matahari dan planet kedua terbesar di dalam sistem suria. Selepas Mushtari, Zuhal bersama-sama dengan Mushtari, Uranus dan Neptune diklasifikasikan sebagai sebuah planet gergasi bergas. Zuhal mempunyai satu sistem gelang atau cincin yang utama, terdiri kebanyakan dari air batu dengan sejumlah kecil serpihan batuan dan debu. Terdapat 60 bulan mengorbit planet ini. Ini sangat menarik. Planet Uranus. Uranus merupakan planet ketujuh daripada matahari. Ia merupakan planet ketiga terbesar dari segi jejarinya dan planet keempat terbesar dari segi jisimnya di sistem suria. Komposisi planet Uranus adalah sama dengan Neptune dan kedua-duanya mempunyai komposisi kimia yang berbeza daripada gergasi gas yang lebih besar seperti Mushtari dan Zuhal. Atmosferanya mengandungi struktur awan yang berlapis dan kompleks dengan air sebagai kandungan awan yang paling rendah dan metana pula berada di awan yang paling atas. Sebaliknya, kawasan dalam Uranus kebanyakan terdiri daripada ais dan batu. Menarik. Akhir sekali, planet yang terakhir iaitu Neptune merupakan planet yang terakhir dan paling jauh dari matahari dalam sistem suria. Assalamualaikum, saya Alif Najmi Naim Bezal Asri, nombor metrik B0622101888. Matahari adalah bintang pusat di dalam sistem suria kita. Ia terletak kira-kira 149.6 juta kilometer daripada bumi dan menyediakan sumber tenaga yang sangat penting bagi kehidupan di planet ini. Matahari menghasilkan tenaga melalui proses termonuklear di dalam intinya pada suhu dan tekanan yang sangat tinggi. Inti hidrogen bertindak balas membentuk helium dan melepaskan tenaga dalam bentuk cahaya dan haba. Matahari memberikan haba dan cahaya diperlukan untuk proses kehidupan di bumi melalui proses fotosintesis oleh tumbuhan hijau. Seterusnya, Bulan adalah satelit semulajadi yang mengelilingi bumi dan merupakan objek terang kedua di langit malam selepas matahari. Bulan mempunyai diameter lebih kurang 3,474 km, menjadikannya lebih kurang 1.6 daripada diameter bumi. Bulan mempunyai gerakan rotasi dan revolusi yang selaras dengan bumi. Bermaksud ia selalu menunjukkan sisi yang sama kepada bumi.
Permukaan bulan terdiri daripada bentangan tanah dan bergelombang dan dikelilingi oleh lapisan debu dan batuan pecah. Seterusnya, asteroid. Asteroid adalah objek batuan atau logam yang mengorbit matahari, terutama di kawasan sabuk asteroid antara orbit planet Mars dan Jupiter. Asteroid boleh bersaiz dari batu kecil hingga objek yang besar. Asteroid dipercayai berasal daripada sisa bahan pembentukan sistem suria yang tidak membentuk planet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan yang dapat kita hasilkan pada perbincangan kali ini ialah perbincangan tentang sistem suria dalam konteks Islamik menyeruti pandangan Islam terhadap penciptaan, tujuan hidup dan kedudukan manusia dalam konteks alam semesta. Dalam perspektif Islam, alam semesta diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai tanda kekuasaannya yang Maha Esa dan penuh hikmah. Dalam Al-Quran sendiri terdapat banyak nas-nas yang melibatkan alam semesta. Sebagai contoh, surah Yasin ayat 40. Bismillahirrahmanirrahim. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. Allah menjadikan kita sebagai khalifah di muka bumi ini seperti mana yang dimaktub dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat ke-30. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. Manusia diberikan akal dan kebebasan sebagai khalifah atau wakil di Allah di bumi dengan tanggungjawab untuk menjaga keseimbangan alam dan beramal baik serta menjadi tujuan hidup, iaitu beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala serta mentaatinya. Perbincangan ini juga meliputi pentingnya ilmu pengetahuan dan pemahaman terhadap alam semesta sebagai cara untuk mengagumi kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala dan memperdalam keimanan kita. Sains dan pengetahuan alam semesta dilihat sebagai satu cara untuk mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya Islam juga menyeru umatnya untuk menuntut ilmu dalam pelbagai bidang. Jadi kita sebagai seorang Muslim seharusnya mencari ilmu untuk mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Secara keseluruhan, perbincangan tentang sistem suria secara Islamik menegaskan pentingnya menjaga alam, menghormati pencintaannya dan menggunakan ilmu pengetahuan itu sebagai cara untuk mendekati kebenaran dan kebijaksanaan yang terkandung dalam ciptaan Allah.